Kita mulakan hadis hari ini. Bab dia hadis yang ke-1180. Bab dia Babul Hidonah. Babul Hadonah pun boleh. Hadonah. Hadonati. Hadonati. Babul Hadonati. Hadis 1180. Sebelum itu kita ambil pengertian dulu sebelum baca. Baik, pengertiannya. Hadona ialah hak memelihara atau mengasuh anak kecil selagi ia belum dewasa. Nokta. Hak hadonah ini pertama kali diberikan kepada ibu. Kepada ibu. Tak dengar. Kepada Ibu. Kerana ibu itu yang pandai untuk merawat dan menyusu bayinya daripada ayahnya. Bila mana ayah dan ibu bercerai, dan dari mereka lahir bayi atau anak yang masih kecil. Baik, kita sekarang mulakan. Itu hanya pengertian hadonah. Sekarang kita baru mulakan hadis 1180. Genggu, silakan. Saya baca. 1180. Dari Abdullah bin bahawasanya seorang perempuan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut saya mengandungnya dan titik saya menyusuinya dan pengakuan saya tempat perlindungannya, tetapi bapanya telah menceraikan saya dan hendak mengambil dia dari saya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Engkau lebih berhak kepadanya selama belum berkahwin." Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Abu Daud dan disahkan dia oleh Hakim. Katakan hadis 1180. Hadis sah. Matan. Anak dari ibu yang dicerai sebelum besar dalam braket kurang lebih 2 tahun, tutup braket, adalah hak ibunya
selama si ibu belum kahwin dengan orang lain. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi dalam hadis ini yang dibaca tadi bermaksud seorang yang bercerai dari istrinya dan mempunyai anak yang masih kecil, maka yang berhak untuk merawat dan mengasuh anak itu adalah ibunya, selama ibu belum kahwin dengan lelaki lain. Sebab itu dalam hadis yang dibaca, orang ibu ni mengadu dia sudah bercerai, sedangkan dia anak masa kecil, dialah yang mengandung, dialah yang menyusui, ya. Tapi si bapa ni dia nak ambil anak itu. Ya, kata Nabi, engkau lebih berhak. Maknanya perempuan itu lebih berhak kepada anak itu sebab perempuan lebih tahu mengasuh anak itu. Ya, selama belum engkau berkahwin. Ya, kalau sudah berkahwin atau terpulang. Ya. Ini masalah berlaku perceraian. Ya, masalah anak ni siapa nak jaga. Macam itulah dia punya bahasa dia. Anak ni balik kepada siapa. Selalu kan berebut-rebut, bergaduh. Ya. Jadi pihak mahkamah dia kena adil lah memutuskan berdasarkan kepada hadis Rasul. Jangan ikut maknanya ikut ketidakadilan. Contohnya hakim ni dia ada kena mengena dengan pihak lelaki. Ya, contohnya, maka si hakim ni berlaku tidak adil, diputuskan, maka si bapa wajib menjaganya. Kan? Jadi kenapa? Sebab dia ada kena mengena. Jadi si ibu ni akan meraung. Ya. Jadi ini yang diputuskan oleh Nabi. Nabi kata, engkau lebih berhak. Si ibu tu lebih berhak dengan anak itu selama dia belum bernikah. Baik, sambung lagi. Teruskan. Satu lagi. Dari 1181 dari Abi Hurairah bahawasanya seorang perempuan telah berkata, Ya Rasulullah, bahawa bekas suami saya hendak mengambil anak saya, padahal ia berguna bagi saya, dan ia mengambil air buat saya dari sumur Abi Inabah. Lalu datang suaminya, maka sabda Rasulullah SAW, Hai anak, ini bapamu dan ini ibumu. Peganglah tangan siapa yang engkau kendaki dari mereka. Lalu anak itu pegang tangan ibunya dan ia bawa dia pergi. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan 4 dan disahkan dia oleh Tirmizi. Ya, catatkan dulu hadis 1181, hadis sah. Matan, anak yang sudah ada pengertian disuruh memilih kepada siapa dia suka, ibu atau ayahnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Hadis 1180 tadi, itu pasal kisahnya anak tu kecil. Ini masih kecil lagi. Apalagi anak tu masih menyusu lagi. Tapi sekarang ni,
Kalau anak dah besar, dah berpengertian, dah boleh disuruh lah ambil air semua, contohnya. Jadi bagaimana ya dia punya cara kehakimannya. Jadi perempuan ini mengadu. Ya, anak ni selalu tolong dia. Jadi ringanlah sikit si ibu ni. Tapi datang bapaknya dia nak ambil. Ini biasa berlaku lah. Ya, datang si bapak dia nak merampas anak tu. Ya. Jadi Rasul ya memberikan hukuman. Macam mana? Ya, dia tanya dengan anak ini. Ya gulam, ana hazah abuka wa hazi umuka. Ini bapa engkau dan ini mak engkau. Fahus biadi ayyahima syi'ta. Maka peganglah tangan ya antara kedua yang kau suka ini. Ya, fa'awaza biadi ummi. Lalu dia pun memegang tangan ibunya. Fantalakat bihi, lalu dia pun beredar. Artinya anak ni sendiri yang pilih. Faham tak? Maknanya Nabi menghukum dengan adil. Sekarang ditanya anak tu. Kau nak mak ke nak ayah? Ini mak kau, ini ayah kau. Mana kau nak pilih? Kalau kau nak, pegang tangan dia. Dia pilih mak. Ya? Maka ikutlah mak. Ini pasal dia dah berpengertian cara menghukum macam tu. Ya? Baik lagi. Hadis 1182. Cuba Kak Jun baca lagi. Jun. Dia baca. 1182 dari Rafi bin Sinan bahawasanya ia masuk Islam tetapi isterinya enggan masuk Islam. Maka Nabi SAW dudukkan ibu di satu pojok dan bapa di satu pojok dan didudukkan anak mereka di antara mereka. Lalu ia condong kepada ibunya. Maka ia berkata, "Hai Tuhan, berilah hidayah kepadanya." Lalu ia condong kepada bapanya. Lalu ia ambil dia. Dikeluarkan dia oleh Abu Daud dan Nasai dan disahkan dia oleh Hakim. Baik. 1182 catatkan hadis boleh dipakai. Matan. Hakim boleh berusaha siapa yang harus mengurung anak. Mengurus. Menguruslah, mengurung. Mengurus. Mengurus anak yang belum ada pengertian. Ibunya atau ayahnya. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi kes ketiga ini ya yang kita baca di sini. Ya, keduanya dia belum Islam. Tapi kemudian si bapanya masuk Islam. Isterinya enggan nak masuk Islam. Jadi masalah sekarang anak ni. Ya. Siapa yang perlu menjaga? Kalau nak kira tadi ibunya. Tapi sekarang ni ibunya. Ya, dia tidak enggan masuk Islam. Kan ada kisah ya di Terengganu dulu kan. Anak tu jadi ambil ya. Anak dia ya bapaknya Islam. Maknya ya murtad balik. Jadi si anak ni dia ambil oleh ibunya. Ya, lalas dicuri, diambil oleh bapaknya. Ada kisah kan ya dengan Release Ustaz, India. itu India yang Raja Terengganu. Raja Terengganu. Kan.
Jadi ya anak tu diambil baliklah oleh bapanya. Pasal apa? Anak tu dah dididik dengan didikan Islam. Tapi bapa mak dia ambil anak tu, mak dia murtad tanah Islam. Macam mana? Jadi akhirnya bapaknya curi lagi anak tu. Kidnap balik Oh, anak tu. yang keluarga Sultan Terengganu Oh, yang Raja Bahrain tu. Raja Bahrain kan. Jadi dah kahwin semua dah. Naik kapal. Dia lari ke Kalimantan. Jadi bagi kita sayanglah anak-anak tu kan. Anak-anak tu dah didik Islam. Ya, jadi alhamdulillah dapat ambil balik. Ya. Okey, sekarang ni ya di zaman Nabi SAW, bapaknya dah masuk Islam, ya, si ibu enggan. Jadi masalah si anak ni. Maka ya Nabi pun bagi pilihan tadi, ini ayahmu, ini bapamu. Ibu. Ya, mana engkau nak ikut, ya. Jadi anak tu dilepaskan oleh Nabi lah. Siapa kau nak ikut antara dua ni, ya. Tu dia pergi ke ibunya, ya. Alah, dalam hati Nabi ni, ya, kalau kepada ibunya sudah tentulah akan berfaham apa musyrik, ya. Sebab ibunya masih musyrikin lagi. Waktu dia nak arah ke ibunya, Nabi berdoa, Allahumma hdi, Allahumma hdi. Ya, wahai Allah, pimpinlah dia. Silingan. Wahai Allah, pimpinlah dia. Ya. Nabi doa tu. Tengok, dia terus berjalan ke bapaknya. Ya, mula-mula ke ibunya. Ya. Lepas tu dia beredar ke bapaknya. Jadi artinya, ya bapaknya yang berhak lah. Anak tu nak kepada bapa. Ya. Jadi eloklah kepada bapa sebab bapanya dah Muslim. Ya. Jadi anak tu terdidik dalam kalangan Muslim. Itu maknanya. Baik lagi, hadis 1183. 1183 dari Barak bin Azib bahawasanya Nabi SAW telah putuskan tentang anak perempuan Hamzah buat khalahnya dan sabdanya, khalah itu seperti ibu, dikeluarkan dia oleh Bukhari. Satu lagi. 1184 dan dikeluarkan dia oleh Ahmad dari hadis Ali, iaitu sabdanya, anak perempuan itu wajib ada di khalahnya kerana khalah ibu itu ibu. Khalah itu ibu. Baik, jadikan 1183 dengan 1184. Dari dua hadis ni. Hadis yang sama. Hadis sah. Matan. Anak yang kematian ibu, pemeliharaannya ditentukan kepada khalah. Ibu saudara. Khalah ni, ya, ibu saudara mana yang ada beradik dengan ibu mak dia lah. Ya. Jadi kalau ada beradik dengan mak kan sama ya, dia punya rapat sangat kan. Macam itulah. Ya. Hukum sebagai satu ketentuan. Itu khalah namanya. Ibu saudara pihak ibu. Jadi adik-beradik ibu lah, senang cerita. Adik-beradik ibu. Adik-beradik ibu. Inti. Adik-beradik ibu tu yang berhak menjaga. Sebabnya apa? Adik-beradik ibu kan rapat dengan ibu. Lebih kurang
apa dia punya bau dia samalah macam tu. Sama. Bau dia sama dengan mak dia macam tu lah. Ada bau dia macam tu lah. Baik, hadis 1185. 1185. Saya teruskan, Ustaz. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila pelayan seseorang daripada kamu datang membawa makanan, hendaklah ia diajak dia duduk bersamanya, dan kalau ia tidak mengajak dia duduk bersamanya, maka hendaklah ia memberi dia makan sesuap, 2 suap. Muttafaqun alaih. Ini berat ni. Kenapa cerita? Ini berat sikit ni. Kenapa? Okey, catatkan ya, hadis sah. Wah. Matan menerangkan bahawa tuan rumah menjadi pengurus bagi pelayannya. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya. Hadis ini bermaksud majikan pada waktu datang makan, bila pelayannya menghidangkan makanan kepadanya, hendaklah ia mengajak pelayan itu untuk makan bersama. Dan jika tidak mahu, hendaklah majikan mengambilkan untuk pelayan itu sesuap atau 2 suap makanan yang terhidang untuk tuannya. Jadi begini, ya, dalam Islam ni, dia nak menunjukkan ya, pelayan itu, kalau dulu hamba lah ya, kalau dulu hamba, dia juga adalah manusia, ya, berdarah sama juga, ya, darah merah, macam itulah, hanya dia taraf hamba. Dan kalau sekarang ni, pelayan-pelayan sekarang ni, dia orang merdeka, bukan hamba ya, orang merdeka, ya, dia bekerja, dia bersama dengan kita. Jadi kalau kita makan, ya, sama, mana mengajak dia makan bersama. Tapi kalau dia malu, contohnya, suruh dia rasa. Rasa ni sikit dulu ni. Rasa. Rasa, bukan buat 2 suap. Rasalah suap 2 suap dulu. Macam tu. Ya. Tak payahlah disuapkan, suruh rasa lah. Tak spend bini tengok Ustaz disuapkan. Itulah kalau disuapkan, dah melampau pula kan. Ya. Jadi maknanya ada setengahnya memanglah ya, macam pembantu-pembantu rumah ni ya, kadang ada setengah tuan rumah ni ya tak kasih ya makan sama, dilarang makan sama, macam tu. Tapi sebenarnya dia dah dianggap sebagai satu keluarga. Beli. Satu keluarga. Maknanya boleh dia makan bersama sebagai satu keluarga. Tapi kalau dia malu, ya, maknanya itu tak ada salah. Ya, kita dah pelawa, tak ada salah. Jadi boleh kalau dia nak ambil ya, makan berasing contohnya. Tak mengapa. Ya, tak ada salah. Tapi kalau dia tak nak juga, mana suruh rasalah. Ya, sesuap 2, macam itulah. Itu cara yang ditunjukkan dalam hadis ini. Ya, nak menunjukkan bahawa ya, rapatnya hubungan ya, antara ya, tuan rumah dengan ya, pelayannya atau pembantunya, ya, supaya dianggap sebagai satu keluarga. Jangan diasingkan.
Itulah ceritanya. Ya. Lagi 186 ni yang akhir dari tajuk. Tajum baca je, tajum baca. 1186 dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, ia bersabda, diseksa seorang perempuan di dalam urusan kucing yang dia kurung dia hingga mati, lalu ia masuk neraka kerana tidak ia beri dia makan dan beri minum kerana ia kurung dia, dan tidak ia lepaskan dia buat ia makan dari binatang-binatang kecil di bumi. Muttafaqun alaih. Baik, catatkan 1186. Hadis sah. Matan. Binatang-binatang peliharaan wajib diberi minum dan makan. Hukum sebagai satu ketentuan. Oleh kerana bab yang kita belajar ni adalah bab hadonah, iaitu pemeliharaan, maka last sekali hadis ini menerangkan bukan hal manusia, tapi juga pemeliharaan binatang pun ada ihsan dia atau belas kasih dia. Bayangkanlah, ya, hanya sekadar seekor kucing, seorang perempuan itu boleh masuk neraka. Apa sebab? Kucing itu dikurung, tapi tak dipedulikan makan dan minumnya. Diabaikan makan dan minumnya. Sehingga kucing itu mati kelaparan. Ya, dia sudah berdosa. Dan Nabi kata, dia boleh masuk ke neraka kerananya. Jadi hal ini, ya, kenapa disebut perempuan, tidak lelaki? Jadi kebiasaannya ialah perempuan ada di rumah. Ya. Tapi bukan maknanya, ya, hal ini kena perempuan saja. Keumumannya perempuan sebab adanya di rumah. Tapi kalau lelaki juga suka benda burung, ya, dibiarkan je burung tu, ya, sampai tak dimakan, tak dibagi minum, mati burung tu dalam sangkar. Ya, pun sama juga hukumnya. Ya. Bersedialah untuk masuk neraka kalau Allah tak mengampunkan. Ya. Kadang kita kesian juga, ya, burung ni sebenarnya luas dia punya dunia. Ya, bukan seperti kucing. Burung ni luas dunia dia, tapi kita kurung, ya, dengan sangkar sejengkal, 2 jengkal, ya. Ya. Bayangkanlah kecilnya dunia dia. Kemudian, ya, diletak pula kat panas. Ya, ada galah kan, kalau orang tak galah, ya, letak tinggi-tinggi supaya dia berbunyi, berlawan. Ya. Tapi kesian tak? Dalam keadaan panas, ya, dia berjemur kat situ kat tengah panas. Ya. Cubalah kita sendiri kena jemur macam tu. Ya. Bayangkan macam mana. Ini namanya tidak ada ihsan. Tidak ada belas kasihan. Ya. Kalau kita bela binatang pun kita kena ada ihsan. Sebab itu kadang orang dia nak malas nak bela-bela. Sebab ya, dia tak bertanggungjawab. Ya. Dia malas nak bela. Jadi siapa yang suka bela, ingat dia kena bertanggungjawab. Ya. Dan diceritakan juga perempuan, tapi sifat ihsannya tadi walaupun dia perempuan jahat, tapi bila tengok anjing, seekor anjing yang kehausan, sanggup dicedokkan dengan sepatunya, ya, air yang anjing itu tidak sampai, dicedokkan dibagikan minum, ya, anjing itu. Ya. Maka, ya, Allah memberikan keampunan kepada perempuan ini, walaupun dia jahat jalannya.
Tetapi ya kerana ihsan dia kepada binatang, Binatang. maghfirah atau keampunan Allah diberikan kepadanya. Allah ampunkan dia. Ya. Ha. Jadi banyak perkara-perkara yang kadang kita anggap macam remeh. Tapi benda ni bahaya. Ya. Ha. Ha. Jangan kita main-main. Ya. Alah binatang je kata dia kan. Binatang pun ada perasaan. Lepas tu kadang kita bawa kenderaan pun kalau boleh ya. Binatang lalu tu nak elakkan juga. Ya, jangan dilanggar. Macam itulah. Ya. Kadang setengah orang langgar je lah, bukan apa binatang ke. Ya. Setengah orang tu dia kesian, ya, walaupun kecil sekalipun binatang tu. Dia melintas, ya, kita elakkan. Ini ya, bab hadanah. Jadi termasuk rupanya dalam bab berkaitan dengan hal pemeliharaan binatang. Ya, bukan hanya kepada pemeliharaan anak-anak, ya, tapi juga kepada pemeliharaan binatang pun ada tanggungjawab. Ya. Di sini ya dikatakan perempuan, di sini dikatakan kucing. Sebab duanya ini adalah kaitan rapat. Ia berada di rumah. Kucing dan juga perempuan. Ya. Jadi artinya bukan hanya perempuan, ya, lelaki pun sama. Itu saya katakan tadi, kenapa dikatakan perempuan? Sebab perempuan ni kebiasaan yang ada di rumah. Baik, habis ya tajuk hadanah. Ya. Sekarang ni kita masuk lagi tajuk babu jinayah. Jinayati. Jinayat. Babul janayati pun boleh. Jinayati pun boleh. Sebenarnya yang kita sebut jenayah tu bahasa Arab. Oh. Ya, Banyak-banyak kita melakukan jenayah, kan? Jamaknya jinayat atau janayat. Ya. Itu maknanya jamak. Kalau satu jinayah, kalau banyaknya jinayat. Okey ya, kita ambil pengertian dulu, catatkan. Pengertian jinayah ialah hukum ataupun undang-undang. Nokta bahwa dia dalam syariat Islam, dalam syariat Islam, tindakan hukum ini dibagi kepada 3 perkara. Pertama, hukum qisas. Iaitu yang berkaitan pembunuhan, penganiayaan dan sejenisnya. Dua, hukum hudud. Iaitu
yang berkaitan pencurian, perzinaan, rompakan, minum arak, dan seterusnya. Nombor 3, hukum takzir. Iaitu perbuatan dosa yang hanya diancam hukuman di akhirat. Sehingga pemerintah diberi kuasa untuk mengatur hukuman di dunia. Ada satu lagi hukum. Kalau nak buat nota lah, namanya hukum wada'i. Hukum wada'i. Hukum Wada'i. Wad.ain ya. I. Wada'i. Bracket maknanya buatan. Hukum wadi ini, buatan ni, contohnya, yang berkaitan dengan yang tak ada dalam Al-Quran atau hadis. Kebanyakan adalah bab dunia. Contohnya misalnya kata, kalau naik motor, kena pakai topi keledar. Kalau tak pakai, akan disaman. Itu namanya hukum wadi. Yang macam tu, itu ada, ia dibenarkan. Mana yang untuk maslahat atau kebaikan umat. Pertama, undang-undang jalan raya lah. Macam lampu merah, melanggar lampu merah. Jadi, itu semua wadi. Tapi bukan maknanya wadi kita boleh langgar. Wadi ini kita juga kena patuh. Sebab dia jadi undang-undang kepada pemerintah. Jadi kita kena patuh juga walaupun dia namanya wadi. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan ni yang tak ada dalam Quran atau hadis, itu namanya hukum wadi. Jadi hukum wadi ini tidak salah. Sebab untuk kepentingan umat. Habis kalau semua orang langgar lampu merah macam, bila kita nak dapat jalan, kan? Semua orang main langgar je. Bila kita nak dapat melintas, tak dapat melintas. Jadi macam itulah, mana yang dipikir baik untuk umat, itu boleh dibuat undang-undang. Dan hukumannya juga boleh disepakati berapa
ya, bayarannya atau samannya, ya, semua boleh disepakati. Tak salah, kita kena wajib patuh. Wah, tak apa, dia langgar je. Ni undang dunia. Ha. Kalau tak kena saman, okeylah. Kalau kena saman, tanggunglah. Macam tu lah. Baik, sekarang kita teruskan hadis untuk pembukaan lah. Kita baca apa yang kita dapat. Ya. Hadis 1187. Siti. Siti. Hadis. Siti. Saya baca dengar tak? Okey. Boleh dengar tak? Boleh. Okey. Dengar. 1187 dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, telah berkata Rasulullah SAW, tidak halal darah seorang laki-laki Muslim yang mengakui bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya aku ini Rasulullah, melainkan dengan 3 perkara: muhsan, yang berzina, dan jiwa dengan jiwa, dan yang meninggalkan agamanya, iaitu berpisah dari golongan Islam. Muttafaq alaih. Muhsan. Musan. Muhsan. Muhsan. Muhsan ni mana orang yang sudah kahwin. Hmm. Orang yang sudah kahwin. Berzina. Itu mana? Muhsan. Ya. Baik, cantikkan dulu. Ada satu lagi. Dia sama hukum. Baca tu lagi. Hadis 1188 dari Aisyah dari Rasulullah SAW, ia bersabda, tidak halal membunuh seorang Muslim melainkan lantaran 3 perkara: musan yang berzina, lalu direjam dia, dan seorang membunuh seorang Muslim dengan sengaja, lalu dibalas bunuh akan dia, dan seorang laki-laki keluar dari Islam, lalu memerangi Allah dan Rasulnya, maka dibunuh dia atau disalib dia atau dibuang dia dari tanah airnya. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Nasa'i dan disahkan dia oleh Hakim. Ya. Ini bab yang kita pelajari namanya bab jinayah. Ya, bab jinayah. Ya. Baik, sekarang catatkan hadis 1187 dengan 1188. Hadis sah. Matan boleh membunuh orang Islam kerana salah satu dari 3 perkara. A. Orang yang sudah kahwin berzina. B. Orang Islam yang dengan sengaja membunuh orang Islam, membunuh orang lain. C. Orang Islam yang murtad. Lalu mengadakan kekacauan. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, simak semula ya.
Dalam bab jinayat ini, yang kita baca ni, ia adalah berkaitan dengan ya, hukum yang jatuh kepada boleh dibunuh atau balas bunuh. Ya. Pertama ialah orang yang sudah berkahwin disebut muhsan. Orang yang sudah kahwin tapi dia berzina. Baik dia lelaki ataupun dia perempuan. Ya, dalam hukum Islam, ya, hukumannya adalah rejam. Rejam maknanya ditanam separuh badan dan dibaling dengan batu tanpa belas kasihan. Kita yang membaling tu kalau dia kesian pun salah. Ya. Jadi tanpa belas kasihan. Ya. Itu ya, dalam Islam orang itu boleh dibunuh, tapi ya, itu yang menjatuhkan hukum juga adalah ya, pihak berwajib, bukan senang-senang kita sendiri buat hukum. Ya. Masuk penjara lah jawabnya. Ya. Ya. Kita hukum sendiri. Ya. Tangkap orang tu kita bunuh. Pasal. Cari pasal lah tu. Ya. Dulu ada satu kes macam tu lah. Maknanya penyanyi yang dijatuhkan hukum gantung. Dia, isteri dia berlaku curang. Ya. Tapi katanya dia memang lihat lah bini dia berlaku curang tu. Terus dia bunuh bini dia. Ya. Dia buat hukum sendiri lah tu macam tu. Ya, dia buat hukum sendiri. Tapi ya, akhirnya dia pun kena hukum juga. Kena hukum gantung juga. Ya. Sabit kesalahan dia. Ada satu kes yang digantung dekat kipas tu. Kata dia bunuh diri. Yang kat Damansara kan. Yang gantung kat kipas. Ya. Jadi laki dia buat report. Bini yang bunuh diri. Siasat punya siasat, rupanya laki dia yang gantung. Nampak tak? Punya. Jadi dia buat hukum sendiri. Yang kedua ni kalau dia membunuh orang lain tanpa alasan yang menurut syariat, ya. Mana contohnya dia memburu kijang atau pelanduk. Ya, tapi ya, dia menembak pelanduk. Sangka dia. Ataupun kancil. Jadi rupanya tembak kawan. Ya. Jadi ini tak sengaja. Mana ada alasan. Tak sengaja lain dia punya hukum. Ya. Tapi ini yang sengaja dia bunuh. Itu maknanya dalam hukum syarak dia sabit kesalahan, ya, maka dia akan dibunuh juga. Itu makna dalam Islam orang itu boleh dibunuh kalau dia membunuh. Ya, tempat kita ni pun berapa ramai kes dia membunuh dan masih menunggu lagi untuk giliran dia ke tali gantung. Ya. Kerana disebabkan membunuh dan sabit kesalahan membunuh. Jadi banyaklah ya kes-kes yang sedemikian. Ya. Saya pernah tanya dengan orang yang kaki buru ni, macam buru kijang ke rusa kan. Ya, kenapa selalu kes ni dia tembak kawan yang sama memburu. Ya. Katanya waktu dia nak mencari pelanduk ataupun kijang tu, ya, orang ni dia macam memikat dia membentuk macam kijang jugalah. Ya.
Dia memikat dia, cara dia angguk-angguk macam tu Oh, lah kan. Jadi si jadi kawan ini ingatkan kita ni. astaga. Itu yang ditembak. Dia cara memikat. Cara memikat supaya dia kijang tu Kijang datang ke. yang ketahuan. Itu yang selalu kenapa selalu kes tu tembak kawan, tertembak kawan. Dia tak tahu yang mana kijang, yang mana kawan. Jadi kalau dia bersama-sama tak apa, dia kadang berpisah. Ni lorong ni lorong ni, lain-lain lorong. Kan? Jadi pasal cara memikat tu kita ingatkan pelanduk. Rupanya kawan. Itulah ceritanya. Yang ketiga ni, Tak orang boleh yang lah. murtad. Tapi murtad ni, kalau dia murtad dengan hak dia sendiri dan murtad, tak ada salahnya untuk dalam segi hukum, itu hak dia. Tapi kalau dia sampai mencaci maki Islam, merosakkan Islam, dia memburukkan Islam, dia wajib mengikut Islam, dia wajib dibunuh. Kalau dia diam-diam dia murtad, itu mungkin dalam segi hukumnya itu tanggunglah dia punya dosa. Tapi masalahnya dia bila dah murtad, dia memburuk-burukkan dia Islam. Ini memang nak kena lah. Macam tu. Jadi dalam Islam hanya 3 orang ni saja yang boleh dibunuh. Atau boleh dibunuh, bukan kita bunuh ya, ni hakim. Mana pihak pemerintah. Bukan kita buat hukum sendiri. Hadis 1188 ya. 1188 ni persengketaan antara manusia satu jalan yang lain yang kelak pada hari kiamat akan diadili. Pertama kali oleh Allah ialah mengenai tentang pembunuhan. Macam contoh Fabi Ai Zambin Kutilat. Maka dengan sebab apakah dia dibunuh? Akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Dalam Quran mana yang mereka membunuh anak-anak. Allah akan tanya mereka dengan sebab apa mereka dibunuh. Mereka tidak punya dosa, tapi mereka dibunuh. Contohnya. Jadi, itu yang dikatakan katanya pada hari kiamat ialah mengenai tentang urusan pembunuhan atau darah. Itu yang akan diadili, ditanya. Pertama tentang kes-kes orang bunuh. Kes-kes orang yang bunuh orang. Sebab apa dia dibunuh. Baik, satu lagi, satu hari lagi. Apa tadi? 1189. Nanti 1189 dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama keputusan yang diputuskan di antara manusia pada hari kiamat ialah tentang darah. Muttafaq alaihi. Catatkan hadis sah. 1189 hadis sah. Matan menunjukkan bahawa soal pembunuhan adalah soal yang sangat berat. Sehingga di hari kiamat nanti
soal pembunuhan. Soal pembunuhanlah, tambahlah. Pertama, yang diputuskan. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini maknanya pada hari kiamat besok akan diadili oleh Allah Ta'ala manusia ini. Pertama ialah mengenai tanggungjawab dari hal pembunuhan. Jadi kes-kes orang bunuh orang besok di hadapan Allah Ta'ala, orang-orang inilah yang akan dipanggil dulu dan suruh bertanggungjawab tentang sebab apa dia dibunuh. Sebab dalam Islam bukan boleh senang bunuh-bunuh orang. Bunuh ni sebenarnya sebab itu dilarang bunuh. Kenapa? Sebab kalau sekali bunuh dia jadi satu penyakit Jadi penyakit apa? Penyakit sikit-sikit nak bunuh. Macam tu. Dah merasuk di punya jiwa dia. Silap sikit je dia bunuh. Jangan mulakan sekali bunuh. Memanglah akan jadi penyakit kat